dan kita harus meletakkan haluan baharu dan pendekatan baharu agenda Bumiputera. Dan kami sangat committed kerana tahun ini kita lihat bahawa statistik daripada DOSA memperlihatkan bahawa jumlah penduduk Bumiputera telah meningkat kepada lebih 70% di negara ini. Maka dengan tidak berhasrat untuk mengenepikan lain-lain etnik, agenda ini adalah agenda negara. Dan kita tidak harus merasa bersalah mengikut prinsip-prinsip yang ada dalam perlembagaan dan juga kontrak sosial yang ada untuk kita memakmurkan masyarakat Bumiputera dari segi ekonomi dan di luar bidang ekonomi. Okay, saya tadi menyentuh mengenai Kongres Ekonomi Bumiputera. Ya. Kongres ini akan diadakan atas arahan Perdana Menteri dan Kabinet. Ianya akan diadakan selama 3 hari, mulai 29 hari bulan Februari, hari kedua 1 hari bulan Mac, dan penutupannya pada 2 hari bulan Mac, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menerima resolusi dan juga mengumumkan tentang tindakan-tindakan pelaksanaan kepada resolusi-resolusi yang dicadangkan itu. Kita tahu bahawa ini adalah Kongres Ekonomi Bumiputera yang dianjurkan oleh kerajaan. Dan ianya melibatkan KKDW sebagai sekretariat dengan MARA, ya, dan juga Kementerian Ekonomi. Kita melibatkan 10 kluster di mana semua bidang keterlibatan Bumiputera dalam ekonomi dan di luar bidang ekonomi, di mana Sarawak kita libatkan Dewan Perniagaan Dayak, ya. Dan di Sabah melibatkan Dewan Perniagaan Kadazan Dusun. Ya. Ini ada 2 kluster yang kita tunjukkan, ya, selain pada 8 kluster yang lain. Dan kita telah melantik pengurusi-pengurusi kluster, tiap-tiap kluster itu, dan mereka telah membentuk sekretariat bagi tiap-tiap kluster, dan perancangan Kongres Ekonomi Bumiputera ini tentunya bukan hanya mewujudkan resolusi tapi tinggal di atas kertas, namun sekretariat tetap telah diwujudkan oleh 2 kementerian, Kementerian KKDW sendiri dan Kementerian Ekonomi, untuk memantau pelaksanaan kepada resolusi bagi tiap-tiap kluster yang telah dibentuk ini. Dan pelaksanaannya ialah daripada tahun 2024 hingga 30 tahun kemudian. Artinya kita mempunyai fasa tahunan, fasa 5 tahunan dan fasa 10 tahunan, dan kita adakan 3 fasa yang berbeza bagi menentukan kejayaannya. Contohnya dalam Kongres Ekonomi Bumiputera yang pertama, RIDA dan kini dikenali sebagai MARA telah diwujudkan, dan kita lihat bagaimana MARA telah memainkan peranan yang besar dalam membantu ekonomi Bumiputera. Begitu juga lain-lain agensi, tabung haji, Felda, Felkra, RISDA adalah wujud daripada kongres-kongres ekonomi yang terdahulu. Dan ada sesuatu yang mungkin akan dikongsikan kemudian tentang usaha-usaha baru yang akan dibuat, terutamanya ianya mesti mencakupi teknologi baru, bidang-bidang baru, dan juga
ruang futuristic plan untuk generasi mendatang. Maka kita libatkan semua golongan profesional, ahli-ahli akademik, pemain-pemain dalam industri untuk terlibat di dalam tiap-tiap kluster yang diwujudkan itu, supaya kita akan lihat bahawa komitmen kerajaan Madani di dalam melaksanakan agenda Bumiputera dan meneruskan agenda nasional dan terus memberikan peluang yang saksama kepada lain-lain etnik di negara kita ini. Okey.